Sultan Klinik Madiun. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita teruskan siaran dengan membincangkan bagaimana agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian-kementerian terus menyantuni golongan yang terkesan akibat daripada banjir. Sri Hajah Rosida Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Datuk Sri. Assalamualaikum. Khabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, jadi Datuk Sri mungkin boleh kongsi apa yang mendorong Kementerian Wilayah Persekutuan untuk membantu mangsa-mangsa banjir di negeri lain di luar wilayah persekutuan. Silakan. Pada ketika itu kan kita pun dilanda banjir juga di Kuala Lumpur. Tetapi atas sifat orang kata keprihatinan dan dasar kemanusiaan, kita Malaysia, orang Malaysia ni memang orang kata gotong royong, kerjasama, bantu-membantu, memang orang kata itu dah budaya kita. Betul. Jadi atas sifat itu dan orang kata keluarga Malaysia ni yang orang kata kita ketepikan bangsa, sempadan dan semua. Jadi kita orang kata mengambil keputusan untuk membantu negeri-negeri lain, 5 negeri lain. Ya, wow. Di dalam kawasan wilayah persekutuan pun di Auckland Road, kalau tak silap saya pun ada mangsa-mangsa yang terkesan. Bila saya ke tempat kerja, terpandang juga kawasan-kawasan di mana longgokan sampah di luar rumah pun adalah kawasan yang sebelum ini tidak pernah ditimpa musibah banjir ini. Jadi apakah bentuk bantuan yang terus disampaikan oleh kementerian kepada mereka yang terkesan? Okey, sama juga di wilayah persekutuan ataupun di luar, yang kita tekankan 3 perkara lah. Pertamanya orang kata untuk memberi bantuan dari segi makanan atau bantuan perkara-perkara lain. Kita bawa lilin, kita bawa pampers, kita bawa orang kata tuala wanita. Itu yang mereka perlukan waktu itu. Juga orang kata yang pertamanya kita nak menyelamat, tapi kita ni orang kata tak ada orang kata kepakaran, tapi kita bantulah bawa aset bot semua, bawa lori semua untuk orang kata digunakan oleh APM ke, polis ke, tentera ke, untuk orang kata bertambah aset untuk membantu menyelamat keluarkan mangsa. Ketiganya, kita orang kata selepas tu pasca banjir kita bantu membersihkan kawasan tu, keluar sampah. Seperti Terence kata tadi, sampah berlambak-lambak orang kata kan. Kita perlu lori, kita perlu keluarkan, dan kita dengan bantuan KPKC juga untuk membuang sampah-sampah ni. Selain itu juga membersihkan kawasan. Kalau kita pernah ke rumah yang terkesan tu, memang kawasannya tu tidak boleh dihuni lagi tanpa pembersihan yang selengkapnya. Dengan akibat daripada pasca banjir tu kan, dengan debu-debunya, dengan bau-bauan, barangan-barangan yang rosak sebagainya kan, dia perlu untuk dibersihkan secara total lah kan, Terence. Baik, dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan kawasan yang dibantu oleh misi bantuan banjir KWP dan agensi di luar wilayah persekutuan. Keputusan untuk membantu ni pada 18 Disember oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Tetapi pada ketika itu juga kita banjir, jadi gerakan tu sedikit lewatlah. Agak terhad lah. Agak terhad. Pada tu 19 hingga orang kata 19 Disember hingga 31 Disember kita pergi ke Selangor. Pertama yang kita pergi Taman Seri Muda, yang sangat-sangat orang kata masa tu orang kata paling teruk terkesan dengan banjir. Lepas tu kita pergi Labu Lanjut, Bukit Canggang, dan kita pergi kepada Hulu Langat. Hulu Langat pun agak lewat jugalah terkesan tu. Setelah itu pun pada pertengahan tu, daripada 25 Disember, Negeri Sembilan pula terkena banjir. Jadi kita pergi kepada Jelebu, dan pada ketika tu juga Pahang. Jadi kita pergi juga ke Karak, Bentong, Temerloh. Sehinggalah akhir Disember. Dan bila awal tahun pula, timbullah pula Melaka yang kena, Alor Gajah. Kami pergi ke situ juga, dan Segamat, Johor. Ke Johor. Dalam pada kita membantu ni, Datuk, saya juga ingin bertanya tentang keadaan sukarelawan, kerana mereka mengerah tenaga membantu
Mangsa. tahu bahawa mangsa ini memerlukan tenaga kita. Namun daripada segi kebersediaan mereka sendiri dan juga keadaan mereka, keselamatan mereka dan juga kebajikan sukarelawan, bagaimana sebenarnya keadaan mereka? Ya, saya akuilah mereka memang tak ada kepakaran, tetapi orang kata niat tu dan semangat tu ada. Jadi kita pastikan dari segi pemakanan dia, dari segi tempat tinggal tu mereka adalah. Okay, jadi itu. Tapi selain daripada tu kita minta polis pun ada di situ, askar pun ada dari segi keselamatan, ya. Jadi kalau kita tidak berkepakaran untuk orang kata bantu mengeluarkan masa, kita orang kata tumpu kepada pembersihan kawasan-kawasan awam lah, surau, masjid, rumah ibadat lain, kan, sekolah. Itu yang kita tumpukan. Ya. Dan setakat ini, Datuk Seri, kawasan yang masih lagi dibantulah dalam keadaan sekarang ini pasal banjir, banyak sangat kawasan-kawasan yang perlu untuk dibantu, khususnya bila kita tengok kan, Terence ada golongan warga emas kan, yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan tenaga kita semua. Jadi antara kawasan lah yang masih diberi bantuan. Sebenarnya sehingga beberapa hari lepas, kita dah tarik semula segala kita punya sukarelawan dan pusat kawalan kita. Bukan kerana kita orang kata dah penat ke apa, tidak. Tapi kita memang pegawai daerah masing-masing di situ telah memberi kata putus supaya bantuan diberhentikan sebab mereka boleh menguruskan sendiri, orang kata pasca banjir lah. Jadi kita pun dah tarik balik mereka. Sekarang dekat kementerian menjalankan tugas masing-masing dengan agensi semua, dan kita bersiap sedia untuk sekiranya gelombang kedua, tapi kita harapkan tak adalah berlaku. Betul. Apa yang penting juga supaya bukan seperti 2014 di mana terlalu ramai pergi ke satu tempat menyebabkan kawasan itu sesak, dan bantuan yang dihulurkan pun dalam bentuk pakaian yang mungkin tidak diperlukan. Tetapi apa yang lebih diperlukan seperti yang disebutkan tadi, lampin, tuala wanita dan sebagainya, itu adalah keperluan asas yang sangat sukar diperolehi pada masa-masa kecemasan ini. Bagaimana aktiviti ini akan terus diselaraskan dari masa ke masa melihat kehadapan, kerana mungkin kita tidak mahu ada gelombang kedua, tapi mungkin bencana-bencana yang akan berlaku seterusnya, bagaimana kita merancang untuk membantu bangsa? Di wilayah persekutuan ni kita memang ada kita menguruskan jawatan pengurusan bencana negeri di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Di bawah kementerian ini, di bawah jawatan kuasa ini, memang ada semua agensi-agensi yang berkait lah, seperti Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, askar, rela, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan Wilayah Persekutuan, NGO kita, JAKIM, Jawi, Mawib, semua kita, Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengurusan Saliran, semua kita ada dibantu, dan kita sering bermesyuarat. Memang kita ada kita punya plan operasi kita lah, untuk orang kata pertamanya untuk mitigasi. Tapi sekiranya berlaku dalam keadaan yang orang kata tidak disangka, kita sekarang ni tengah meneliti pelan operasi orang kata evakuasi. Bukan orang kata pelan ini ada, agensi-agensi kita tahu macam mana apa yang perlu dibuat bila berlaku bencana, tetapi rakyat tidak tahu. Betul. Jadi sekarang kita perlu ada simulasi bersama rakyat. Kita pilih kawasan-kawasan yang sering banjir. Kalau di wilayah persekutuan, orang kata Kampung Periuk selalu, nanti kita akan orang kata bersama dengan Persatuan Penduduk, dengan MPP, dan kita akan orang kata wujudkan satu operasi simulasi lah bersama mereka dalam keadaan banjir nanti, macam mana nak keluar daripada kawasan itu. Ini orang kata saya rasa yang pertamalah bersama dengan rakyat. Yang kita akan jadi kita sentiasa orang kata
bersiap sedia. Betul. Okey. Dan juga kita kemungkinan kan? Yes. YB Menteri Wilayah pun menyarankan supaya kita menyediakan satu dapur bergerak. Supaya kita boleh bergerak ke wilayah-wilayah lain, negeri-negeri lain untuk membantu. Masya Allah. Bukan khususnya hanya di sini saja. Orang kata satu negara atas konsep orang kata keluarga Malaysia ni, kita orang kata tiada sempadan dah sekarang. Tidak hanya wilayah persekutuan. Ya. Dan mungkin daripada pandangan Datuk, sudut pandang Datuk Seri sendirilah, mungkin antara bantuan yang akan disalurkan, khususnya sekiranya perkara ini berlaku atau berulang kali, apa antara perkara pertama yang perlu disediakan oleh pihak kementerian sendiri khususnya untuk memberi bantuan, dan mungkin ada rangka-rangka bantuan yang seterusnya yang akan diberikan kepada mereka? Berkenaan dengan bantuan ini, pertamanya pasal makanan lah. Okey. Tetapi kita sedar sewaktu dengan Taman Seri Muda dan lain-lain, makanan kering ini tidak diperlukan sangat. Okay. Apa yang diperlukan adalah makanan yang mereka boleh makan ketika itu, okay, yang telah dimasak, okay, ataupun biskut-biskut lah, okay, seumpamanya lah. Okay. Makanan kering bukan mi segera ya? No. Sebab itu kan terus kan? Peralatan dia tak ada. Tak ada, betul. Seri Muda, elektrik pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi mereka tak nak benda tu. Jadi yang saya kata sebut tadi, Pampers, kata lilin, tuala wanita, semua perkara-perkara ni. Jadi kita kena fikirkan untuk mencari stor macam mana boleh disimpan lah. Orang kata mungkin tidaklah 3 bulan mungkin. Kita katakan gelombang kedua. Sekarang ni perlu dicarilah. Jadi kita perlu berurusan dengan syarikat-syarikat melalui NGO kita, Yayasan Wilayah Persekutuan, untuk mencari dana dan untuk mencari tempat untuk menyimpan perkara ni. Nombor 2-nya, saya kata makanan masak tu. Jadi kita tengah fikir macam mana, memang kita tengah sediakan secara macam food truck yang boleh dimasak, nak mencari tukang masak pula kan. Betul. Kita tengah fikir benda-benda itulah. Mana antara perkara yang terbaiklah itu kan? Datuk, kalau banjir berlaku di kawasan-kawasan perumahan, kita telah lihat kesannya. Banjir berlaku di bandar. Ini adalah satu perkara yang berbeza sama sekali. Dan infrastruktur mitigasi utama kita adalah smart tunnel ketika ini. Namun pembinaan terus berlaku di Kuala Lumpur. Ada menara kedua tertinggi di dunia yang mungkin siap 2023. Jadi apakah sebenarnya langkah-langkah mitigasi yang berterusan dari segi infrastruktur dan juga dari segi SOP pembangunan yang sedang dirancang oleh kementerian untuk memastikan bahawa banjir tidaklah berlaku dengan teruk di kawasan bandar? Pertamanya memang Datuk Bandar dan DBKL memang sentiasalah orang kata mengawasi, memantau pembinaan ini dan orang kata pematuhan kepada SOP lah. Sebagai contoh, kalau longkang itu bahan-bahan binaan tu masuk dalam longkang, mereka perlu bersihkan. Jadi kita perlu perketatkan pematuhan SOP ini. Nombor 2-nya berkenaan dengan Terence memberitahu pasal smart tunnel di bawah GPS ni, dan juga kita kata kita simak adakah siren-siren yang ada di orang kata semua kolam-kolam takungan banjir ni yang berfungsi atau tidak. Saya difahamkan ada satu tak berfungsi, kita akan baiki. Itu nombor 2-nya. Tetapi kalau ada siren pun, siapa saja yang tahu? Rakyat pun tak tahu, kan? Tak faham. Sebab kita sekarang mengkaji kaedah siren tu, rakyat kena faham apa makna siren itu. Tak tahulah, mungkin kita kena bercakap ke banjir ke, kan? Amaran yang very obvious, kan? Yang sangat-sangat nyata macam tu kita kena cakap. Jadi kita kaedah orang kata pemakluman tu. Lepas tu kita kena orang kata gerakkan ke bilik gerakan yang orang kata seperti ITs, kan? Pemakluman kepada semua yang dalam
orang kata perjalanan dalam kereta, kan? Di mana jalan ini banjir, sila macam tu. Betul. Jadi kita kena fikir semua kaedah lah. Ya. Sekurang-kurangnya untuk maklum rakyat dalam bandar itu. Dan kalau kita lihat Datuk Seri, keadaan di mana kalau di tempat-tempat yang tidak pernah mengalami banjir di sana, dan tahun ini tahun lepas mereka juga diuji dengan musibah banjir ini, dan ini merupakan satu perkara yang luar biasa lah. Warga emas yang berusia mungkin telah pun menetap di kawasan rumah itu tersebut mungkin dalam 30 tahun lebih dan sebagainya, kan. Jadi ini merupakan satu kejutan buat mereka semua, dan mungkinlah ada perkara penambahbaikan yang boleh kita lakukan supaya ada amaran yang boleh diberikan kepada penduduk sebagainya, supaya mereka sedar okey adanya banjir yang bakal datang menghampiri akan berlaku di kawasan tersebut, supaya warga-warga emas khususnya lebih alert tentang perkara ini. Betul-betul. Kita fikirkan walaupun Jabatan Meteorologi ada beri amaran-amaran ni, tetapi kita di negara Malaysia ni kita selalu tidak diuji dengan bencana yang besar-besar. Jadi kita agak lalai. Ya, betul. Jadi, macam mana kita nak orang kata memberi kesedaran ni kepada rakyat kita lah. Seperti di Amerika Syarikat, mereka sering diuji dengan gempa bumi. Jadi kebersediaan itu sudah pun ada di tahap yang tinggi. Mungkin kita perlukan latihan seumpama itu bersama dengan rakyat, dengan warga Kuala Lumpur. Mungkin pada hari cuti umum seperti Ahad, kita lakukan satu drill untuk memastikan bahawa mereka bersedia sekiranya berlaku apa-apa bencana. Dan seterusnya untuk wilayah persekutuan ini ada 3 sebenarnya, Labuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Bagaimana tahap kebersediaan setiap satu kawasan ini untuk menghadapi banjir dan juga untuk menyampaikan bantuan kepada kawasan-kawasan persekitaran? 3 wilayah ni Putrajaya tidak ada banjir, tetapi mereka bersama-sama dengan kami orang kata misi banjir keluar wilayah persekutuan. Jadi bila kita semak keberadaan, kesiapsiagaan dia tu memang okey. Dalam keadaan okey. Labuan pun begitu. Cuma Labuan juga berlaku banjir juga, sedikit saja. Tetapi di dalam satu kawasan tu ada 2 orang saja, 2 rumah saja. Jadi kita berfikir setiap kali ada banjir kilat di situ, setiap kali dia terkesan. Jadi sebab 2 keluarga je, kita fikir keluarkanlah mereka. Kita bagi kepada rumah lain dan masa itu Mawib bersedia untuk memberi mereka sewa untuk secara percuma lah, kata satu rumah lain lah. Jadi mereka tak terkesan lah. Selesai lah. Walaupun kawasan tu banjir. Betul. Kan? Itu cara mudahlah, cara orang kata yang kita boleh orang kata uruskan. Tetapi kalau 100 keluarga, susah juga kita nak cari rumah baru. Betul. Yang jadi masalah. Itulah kebajikan rakyat terus dijaga dan disantuni oleh semua kementerian yang bertanggungjawab sebenarnya, dan kita akan terus bawakan pelbagai kemaskini daripada aktiviti-aktiviti ini dari masa ke semasa. Datuk, kita lihat bahawa keadaan cuaca agak tidak menentu. Tahap kebersediaan kementerian sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini dari segi taburan hujan yang tinggi. Silakan. Itulah kita memang sentiasa bermesyuarat, dalam WhatsApp pun ada. Jawatankuasa Pengurusan Bencana itulah. Jadi memang dia orang punya malam pun pukul 12 ke pukul 1 pagi pun kita maklumat tu ada. Jadi kita siap-siagalah. Seperti yang berlaku baru-baru ni lah, pada 18 Disember itulah. Kita semua tak tidur lah, pandang phone je kan. Okey, kata makanan ada. JKM kata ada makanan, okey, boleh teruskan. Okey, lepas tu APM dah ada di tapak tengah memantau air naik. Okey, bomba pun siap siaga. Jadi insya-Allah lah untuk wilayah persekutuan kita sentiasa siap siaga lah untuk menghadapi apa-apa kemungkinan lah. Jadi mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka yang sedang menonton di luar sana untuk kita sentiasa berwaspada, berhati-hati untuk tahun yang
tahun ini atau tahun akan datang kita pun tak tahu bagaimana keadaan cuaca dan sebagainya. Dan sekiranya kawasan anda telah pun terkena dengan musibah banjir ini, mungkin perlu ada siap siaga daripada keluarga, setiap keluarga untuk sentiasa alert tentang perkara ini. Datuk Seri. Betul lah, orang kata kita belajar daripada apa yang berlaku. Jadi rakyat sendiri masing-masing kena orang kata bersiap siaga jugalah. Orang kata dalam keadaan macam pegawai saya pun rumah dia terkesan banjir di Shah Alam. Tapi dia kata dia memang siap siaga terus keluar saja. Salai pinggang. Okey. Jadi dengan kereta dia pun okey, selamat kan dengan anak-anak semua. Jadi perkara begitulah. Tapi dia kata ada jiran dia yang tidak mau keluar. Macam masih menunggulah orang kata bantuan sampai. Tapi bila bantuan sampai dah terlambat. Betul. Kan orang kata bayangkan kalau satu bot tu berapa orang dia boleh masuk. Kan? Ramai yang memerlukan bantuan. Macam Seri Muda tu berapa kawasan perumahan di situ. Jadi bot berapa sahaja untuk menyelamat. Itu yang ada kata lalu saja tak nampak kami. Bukan lalu tak nampak tapi muatan bot tu sebanyak itu saja kan. Betul. Jadi kena tunggulah kan, terpaksa menunggu lebih lama sebagainya. Baik. Kerana berkongsi bersama kami pagi ini dan kita juga berkongsi visual gambar hasil daripada rakaman sukarelawan yang terus bertungkus lumus bantu golongan yang terkesan. Terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan kerana begitu menyantuni konsep keluarga Malaysia ini dalam membantu rakyat yang terkesan, tidak kira sama ada di dalam wilayah persekutuan ataupun tidak. Betul. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Seri Hajah Rosida Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Terima kasih banyak Datuk Seri. Okey, dan para penonton semua, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini, masih lagi dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.